Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita menyambung pengajian kitab Sirah Nabawiyah jilid pertama. Kita sampai muka surat 138. Tajuk dia Al-Isra' wal Mi'raj, ya. Itu tajuk dia. Jadi Isra' Mi'raj bukanlah satu tajuk asing bagi kita, ya. Maksudnya kita dah biasa dengar. Setiap tahun kita akan dengar kuliah Al-Isra' wal Mi'raj, ya. Bertukar penceramah, tajuknya sama, ya. Cuma mungkin persembahannya berbeza-beza. Ada yang pakai PowerPoint, ya. Ada yang buat dalam bentuk forum, ada buat dalam bentuk tazkirah ceramah dan sebagainya. Tapi tajuknya tetap sama, ya. Dan kita dah boleh agak dah, ya. Apabila seseorang penceramah itu menyebut cerita tentang Isra' dan Mi'raj, sudah tentu dia akan sebut Isra' dulu, ya. Kemudian barulah Mi'raj, ya. Kerana apa? Ya, kerana setiap detail perjalanan Nabi itu pun kita dah boleh agak dah, sebab kita dah biasa dengar, ya. Jadi terdapat beberapa pendapat para ulama, ya. Ulama dalam bahasa Arab merujuk kepada sekumpulan. Maksudnya bukan seorang. Jadi kita tak kata beliau seorang ulama. Dari segi bahasa tak betul lah, ya. Kita kata beliau seorang alim. Alim tu singular. Tapi kalau ulama itu ramai, ya. Jadi para ulama telah berkumpul. Jadi kita sebut para ulama, tu betul, ya. Sebab alim ni singular, scholar kita panggil. Tapi kalau banyak, kalau ramai, kita panggil ulama. Maknanya a group of scholars. Itu dari segi bahasa lah. Tapi kita kena belajar lah, ya. Sebab ia melibatkan penggunaan perkataan ataupun bahasa yang betul. Jadi para ulama, ya, berbeza pendapat tentang tarikh berlakunya. Maknanya bila berlaku. Ada banyak pendapat, ya. Di sini disebut ada 6 pendapat. Yang pertama, yang masyhur ialah 27 Rejab. Ini kalau di Malaysia pun kita biasa menggunakan tarikh ini, ya. Bulan Rejab, masuk bulan Rejab, orang panggil bulan Isra' dan Mi'raj. Dan tarikhnya disebut 27, ya. Dan berlaku pada tahun yang ke-10 kenabian. Ini yang masyhur, ya, yang popular. Tetapi kita kena ingat, popular tidak semestinya paling tepat, ya. Dia mungkin the most popular, tetapi bukan the most accurate, ya. Isra' apa maknanya? Isra' maknanya perjalanan yang dilakukan pada waktu malam. Maksudnya kalau perjalanan siang tak boleh panggil Isra', ya. Perjalanan malam sahaja. Daripada mana? Daripada Al-Masjidil Haram, ya. Bukan Masjidil Haram, ada al depan tertinggal, ya. Al-Masjidil Haram. Mana Al-Masjid Al-Haram tu sifat dia. Maknanya masjid yang diharamkan daripada berlaku apa-apa perkara yang bertentangan. Maknanya penjagaan dia tu lebih strict, ya, berbanding dengan masjid-masjid yang lain. Malah ibadah di Masjid Haram ini pun digandakan pahalanya seumpama 100,000 kali ganda. Maksudnya kalau solat, satu solat, ya, seolah-olah kita solat 100,000 kali. Tetapi macam tadilah, ya, itu menunjukkan kemuliaan, ya, dari segi kebaikan. Tapi kalau seseorang tu buat jahat, jangan kita fikir yang baik saja. Sebab itu Abdullah ibnu Abbas, ya, sepupu Nabi dan juga merupakan kita panggil anak pada Sayyidina Abbas, ya. Jadi Sayyidina Abbas bapa saudara Nabi, bapa saudara muda. Kerana beza umur Nabi dengan Sayyidina Abbas ni 3 tahun saja. Sebab itu Abbas dan seorang lagi Hamzah sangat rapat dengan Nabi kerana faktor usia. Memanglah kedua-duanya itu bapa saudara Nabi, betul. Tetapi kerana faktor usia, Hamzah 2 tahun senior Nabi, Abbas 3 tahun. Sebab itu rapat, ya. Jadi anak kepada Sayyidina Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, salah seorang anak dia ada ramai, ada 5-6 orang anak dia, tapi salah seorang yang paling popular, yang paling alim ialah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas apabila ditanya, ya, oleh
masyarakat. Mengapa Abdullah ibnu Abbas tidak duduk di Mekah, tidak bermukim di Mekah ataupun di Madinah? Ya, maka jawapan dia mudah saja. Ya, kata orang, bukankah di Mekah itu pahala amalan kita diganda? Ya, kata Abdullah bin Abbas, mungkin aku boleh menjaga ibadah aku, mungkin aku boleh menjaga akhlak, ya, tingkah laku aku, tapi apa pula berlaku kepada anak-anak dan keturunan aku? Kerana kalau kebaikan diganda 100,000 kali ganda, kalau buat dosa macam mana? Kalau orang mencuri, ya, kalau orang buat benda tak elok di kawasan Masjid Haram, bagaimana keadaannya? Tanah haram Mekah macam mana? Jadi oleh kerana itu dia mengambil keputusan untuk berpindah dan bermustautin di sebuah tempat yang jaraknya lebih kurang 93-94 km daripada Makkah. Nama tempat tu ialah Taif. Ya, jadi dia mustautin di situ. Malah, ya, dia meninggal dan dikebumikan di Taif, dan sampai sekarang kubur ataupun pusara Abdullah bin Abbas berada di satu tempat, ya, di kawasan tu ada Masjid Taif, Masjid Abdullah ibnu Abbas. Ya, kita boleh ziarah ke tempat tu. Jadi maknanya nak bagi tahu bukti bahawasanya memang dia menghabiskan hujung usianya, malah meninggal dunia di Taif, hanya kerana bimbang takut, ya, kebaikan yang dibuat alhamdulillah, tapi kalau buat kejahatan macam mana? Bimbang takut diganda juga kejahatannya, ya, kerana ia dilakukan di sebuah tempat yang sangat mulia, paling mulia atas muka bumi, ya, tanah haram Mekah. Jadi itu antara sebab dia. Jadi Masjid Haram Mekah ini adalah tempat, ya, permulaan perjalanan Nabi, ya, daripada Mekah sampailah ke Al-Masjidil Aqsa. Jadi kalau Masjidil Haram pun kurang tepat, ada tambah alif lam di depan, Al-Masjidil Haram, maka Aqsa pun sama, Al-Masjidil Aqsa. Ya, kena tambahlah dari segi bahasa biar dia betul, tuan-tuan. Dan di mana Masjid Aqsa? Masjid Aqsa berada di Palestin. Zaman sekarang berada di Palestin, di wilayah Syam, negeri Syam. Ya, sebab Palestin tu salah satu daripada negara merdeka yang berada di negeri Syam sekarang ni, ya. Bila kita sebut negeri Syam, bukan Syria saja, kita dah detailkan dulu. Dan salah satu daripada negara yang berada di wilayah Syam ialah Palestin, dan di sana ada sebuah bandar yang kita panggil sebagai Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Ramai orang duk sebut Baitul Muqaddis, tak betul, tuan-tuan. Ya, Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis, ataupun kita panggil di dalam bahasa Inggeris kita panggil Jerusalem. Ya, jadi Baitul Maqdis, Jerusalem daripada Darussalam. Ya, dipanggil dulu asalnya Darussalam, maknanya negeri keselamatan, kesejahteraan. Jadi orang putih panggil Jerusalem. Ya, dalam bahasa Ibrani ataupun dalam bahasa moden Hebrew dia panggil dia panggil apa istilahnya, tuan-tuan, lupa dah, ya. Dia panggil Ursalim, dia panggil, ya. Ursalim, ya. Ursalim tu adalah istilah dalam bahasa kita panggil, ya, moden Hebrew, ya. Baitul Maqdis ataupun Al-Quds boleh juga, Al-Quds, Baitul Maqdis, Jerusalem ataupun Ursalim, sama, tuan-tuan. Jadi perjalanan Nabi berlaku pada waktu malam. Maksudnya pulang pun mesti pada waktu malam juga. Bilakah malam? Ya, dalam kalender Islam, malam itu ialah apabila masuknya waktu Isyak. Waktu Isyak tu malam. Sebab tu kalau orang tanya kita, ya, solat malam yang pertama dibuat apa? Solat malam pertama ialah Isyak. Isyak tu solat malam pertama, tapi solat malam yang fardu. Ya, jadi kalau orang kata solat maghrib tu solat malam, tak. Maghrib belum malam, sebab masih ada cahaya, ya, dipanggil asyafaqul ahmar, mega merah, ya. Sebab itu bila tenggelam matahari, dah gelap malam belum, masih lagi nampak mega merah. Malah dalam Islam, selagi mega merah itu ada, belum hilang, maka solat maghrib masih ada. Tapi kalau kita tengok di kaki langit dalam cuaca terang lah, ya, kalau mendung ataupun hujan dan sebagainya, itu exception lah, pengecualian. Tapi kalau kita tengok dalam keadaan cuaca terang, macam katalah petang ni, dalam cuaca terang, ya, masuk waktu maghrib, masuk maghrib 7.24 kata, ya, jadi pukul 7.45, pukul 8 suku, kita tengok masih ada mega merah di kaki langit, maknanya waktu maghrib masih ada, ya. Tapi bila kita tengok 8.35, kita tengok dah
dah tinggal sikit-sikit, masih ada lagi 8.40, kita tengok dah gelap tu maknanya sudah tidak ada lagi waktu maghrib. Kalau kita solat pada waktu tu bermakna kita solat di luar waktu. Dia kata kan belum masuk waktu isyak. Sebab Nabi tak kata waktu maghrib berakhir bila masuk waktu isyak. Dalam hadis yang sahih Nabi kata waktu maghrib bermula tenggelam matahari dan berakhir apabila hilangnya mega merah di kaki langit. Jadi definisi tu kita kena pegang, tuan-tuan. Sebab kita go by definition. Jadi kalau orang kata kalau isyak 8.45 maka 8.40 boleh solat lagi, nanti dulu tengok ada tak mega merah di kaki langit. Kalau tak ada mega merah di kaki langit, maknanya waktu maghrib sudah berakhir walaupun waktu isyak belum masuk. Jadi jangan kita bermudah-mudah, sebab itu maghrib masuk waktu, ambil uduk, siap-siap terus solat, tuan-tuan. Jangan buang masa. Kerana waktu maghrib adalah waktu yang sangat sempit. Kita kata waktunya waktuhu doyik. Doyik maknanya sempit. Memang slim sangat waktu dia tu. Jadi kalau kita berlambat-lambat, takut kita kehilangan waktu, tertinggal waktu. Dan kalau kita solat setelah mega merah hilang, maka kita dianggap berdosa kerana solat di luar waktu. Itu benda yang perlu ambil perhatian. Jadi bila berakhir waktu malam? Waktu malam berakhir apabila terbitnya fajar. Terbit fajar. Terbit fajar maksudnya fajar sodik. Fajar ada dua. Satu fajar kazib, fajar yang mula-mula, macam kita kata kita panggil macam garisan saja. Kemudian apabila kita panggil apabila waktu subuh masuk, kita panggil itu fajar sodik. Itu fajar yang real. Maknanya waktu subuh masuk. Bila masuk waktu subuh, maknanya berakhir malam. Sebab itu bila azan subuh saja, orang yang sedang bersahur, sebagai contoh orang yang lewat, dia sedang bersahur, dia kena berhenti. Dia tak boleh sambung makan lagi. Kerana apa? Kerana sudah berakhirnya waktu malam, masuk waktu fajar. Waktu fajar tu dia belum terbit matahari, tetapi malam sudah berakhir. Macam tadilah kita kata. Kita kata ni masih malam. Tengok pukul 6.50 masih gelap. Adakah dia masih malam? Tak. Malam sudah berakhir pada waktu subuh tadi, waktu fajar. 5.59, pukul 6 dah habis dah. Tapi matahari tak terbit, memang betul. Kerana berakhirnya malam itu bukan terbit matahari, tapi terbit fajar. Dan berakhirnya waktu subuh, itu betul, bila terbit matahari. Jadi kita kena ambil perhatian, sebab kita kadang-kadang take for granted, tuan-tuan. Kita rasa kita faham, tapi sebenarnya kita tak faham. Kena ambil perhatian. Jadi perjalanan Isra bermula daripada selepas Isyak dan berakhir sebelum daripada terbit fajar. Maknanya waktu malam. Sebab tu kita akan tengok ayat nanti pada ayat yang pertama surah Al-Isra tu, muka surat yang sama 139, disebut subhanallazi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada waktu malam. Jadi sudah tentu waktunya. Kita tak tahu exactly pukul berapa, 9 ke pukul 9.10 ke tak. Kita tak ada, sebab masa tu teknologi jam tak ada lagi. Tapi yang pasti bila selepas daripada waktu Isyak. Dan pada masa tu kita tahu dah solat 5 waktu belum diwajibkan lagi. Nabi baru nak pergi ke langit untuk menerima kewajipan solat. Sebab perkara penting yang Nabi dapat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ialah solat 5 waktu. As-salawatul khams, 5 waktu solat fardu. Jadi Nabi balik sebelum daripada terbit fajar. Maknanya malam yang sama. Kerana dalam Islam, kalender Islam bermula daripada tenggelam matahari maghrib. Tenggelam matahari saja sudah masuk hari yang baru. Sampailah terbit matahari pada besok, terbit fajar, terbit matahari, gelincir matahari, sampailah tenggelam matahari pula, maka barulah masuk hari yang baru. Ini kaedah Islam mengukur masa. Kemudian Mi'raj pula bermakna perjalanan naik ke langit yang tertinggi, naik ke tinggi, tempat yang paling tinggi. Yang paling rendah dipanggil Sama'ud dunya, as-sama'ud dunya. Jadi maknanya langit dunia, ni yang paling rendah.
ya. Ada langit yang kedua, ketiga, sampailah langit yang ketujuh, ya, sampai Sidratul Muntaha, pokok bidara yang paling tinggi, sampailah ke Mustawa, ya. Ketika Nabi dipanggil oleh Allah, dijemput, ya, untuk bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Mustawa, bukan di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha masih bawah lagi, naik lagi atas, ya. Tempat yang mana Jibril pun tidak dijemput untuk naik, Nabi yang dibenarkan naik. Kesemua peristiwa ini berlaku dalam masa satu malam saja. Ya. Tapi banyak orang tanya juga, sebab apa macam-macam perkara berlaku? Tuan-tuan kena ingat, ya. Perkiraan langit dan bumi berbeza. Ya. Sebab itu dalam surah Sajdah, ya, pagi Jumaat kita baca, ya. Kita kata Allah ni, macam mana Allah ni? Allah bayangkan, gambarkan kepada manusia. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Ya, Allah mengurus, ya, yudabbiru, ya, Allahu yudabbiru. Jadi Allah mentadbir urusannya daripada langit ke bumi. Ya, kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Jadi kalau kita bandingkan pengiraan langit dan bumi, dia berbeza. Ya, ambil daripada ayat tadi tu dalam surah Sajdah ayat 4 atau ayat 5, ya, tuan-tuan boleh tengok. Yudabbirul amra minas sama ilal ar, ya, kana miqdaruhu alfasanatin. Maknanya beza pengiraan langit dan bumi itu ialah 1000 tahun, tuan-tuan. Maksudnya 1000 tahun bumi sama dengan satu hari di langit. Ya, ini kita dah bincang panjang lah, tuan-tuan, ya. Kita bincang mengapa, kalau tuan-tuan masih ingat, ya, perempuan masih ingat, kita bincang tentang mengapa Nabi Isa AS Allah bawa naik ke langit. Sebab apa Allah bawa naik ke langit? Ya, sebab apa Allah tak simpan Nabi itu di bumi saja? Sebab Nabi Isa lahir di bumi, ya, kemudian dibawa ke langit, dan nanti pada akhir zaman diturunkan semula. Sebab apa perlu dibawa naik dan diturunkan? Kita kata untuk diselamatkan, betul lah, ya. Tapi kalau Allah nak selamatkan, Allah boleh letak di satu tempat yang orang tak boleh datang. Ya, macam kita kata Ya'juj dan Ma'juj, kita pun tak tahu di mana lokasi secara tepat, tak tahu. Ya, kemudian kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak dibunuh juga oleh orang-orang Yahudi. Ya, tetapi Allah selamatkan dia. Maksudnya kalau nak diselamatkan di bumi pun boleh. Sebab apa Nabi Isa perlu diangkat ke langit? Ya, tu ayat yang ke-55 dalam surah Ali Imran. Ya, ayat 55 surah Ali Imran cerita, ya, Allah telah mengangkat Nabi Isa, ya, ke mana? Ke langit. Kerana apa diangkat ke langit? Kerana perkiraan di langit dan di bumi berbeza. Berapa lama tadi? Ya, 1000, ya, alfasanatin, 1000 tahun di bumi sama dengan satu hari di langit. Jadi ketika Nabi Isa diangkat ke langit, usianya ada dua pendapat dalam hadis Sahih Bukhari. Ada yang kata 30 tahun, ada kata 33. 30 atau 33, ya. Dua-dua ada. Jadi apabila Nabi Isa diturunkan ke bumi nanti, ya, untuk membantu Al-Imamul Mahdi membunuh Dajjal dan menyelamatkan umat manusia dengan izin Allah daripada Ya'juj dan Ma'juj, berapa usia Nabi Isa AS? Tetap 33 juga. Ya, masa naik pun 33, turun pun 33. Sedangkan kalau kita tengok ketika Nabi Isa lahir 1 Hijrah, 1 Masihi. Sebab tahun Masihi itu diambil daripada kelahiran Nabi Isa. Maknanya ketika Nabi Isa naik ke langit, umurnya 33 tahun Masihi ataupun 30 tahun Masihi lah. Ya, 30 either or, 30 atau 33. Sebab mana boleh dua-dua kan? Tapi sebab dalam hadis sebut atau, jadi kita terimalah. Atau mana 30 atau 33. Ya. Ketika sekarang ni tahun bila? Sekarang ni tahun 2020. Kalau nak kira, kalau Nabi Isa duduk di bumi, umur Nabi Isa 2020. Tapi umur Nabi Isa tetap 33 tahun juga. Kerana kita kira berdasar kepada perkiraan langit. Ya, sebab kita dah sebut tadi 1000 tahun di dunia sama dengan 1 tahun di akhirat. Di langit. Jadi kalau tahun 2000 sekarang ni, berapa usia Nabi Isa bertambah? Hanya 2 hari saja. Ya, sebab 1000 tahun satu hari, 2000 tahun 2 hari. Makna kalau 10,000 tahun lagi sekalipun, ya, umur Nabi Isa hanya bertambah 10 hari saja, tuan-tuan. Sebab itu umur Nabi Isa tetap 30 tahun atau 33 tahun. Nampak tak kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan biasa kita tak ambil peduli sangat. Ya, ramai daripada kita, mungkin
tok-tok imam kita ataupun imam-imam masjid kita yang menghafal surah Sajdah. Tetapi kita tak ambil kira sangat. Kita tak apply kaedah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya pada ayat tadi, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Jadi pengiraan hari kat dunia ni 1000 tahun sama dengan satu hari, bukan 1 tahun, satu hari, tuan-tuan. Kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebab itu kalau di langit tu pelbagai perkara yang berlaku, turun naik Nabi pun dah berapa kali dah, tuan-tuan ya. Dah 9 kali turun naik, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Adam. Macam mana satu malam boleh berlaku? Jangan pelik, kerana pengiraan di langit adalah 1000 tahun ya, pengiraan di bumi. Jadi tak pelik, tuan-tuan ya. Jadi jangan kita kata macam mana boleh berlaku begitu, jangan pelik ya. Yang lebih pelik ada lagi, apa dia? Umur Nabi Isa, walaupun duduk di langit tapi umurnya hanya bertambah, setakat ni hanya bertambah 2 hari saja, tuan-tuan ya. Jadi kalau kiamat itu berlaku 10,000 tahun lagi pun umur Nabi Isa hanya bertambah 10 hari saja. Jadi tuan-tuan kena faham ayat tu. Sebab tu ayat-ayat Quran ni kena ditadaburkan ya. Macam kita buatlah ya, tadabbur pada bulan Ramadan. Cuma tahun ni tak dapatlah, tak ada rezeki ya. InsyaAllah tahun-tahun akan datang mudah-mudahan ya. Jadi tahun yang lepas kita telah tadabbur surah Hud ya. Kita tadabbur surah Hud, alhamdulillah siap ya. Satu surah alhamdulillah selesai. Pada tahun ni kita rancang sebenarnya untuk buat suratul A'raf ya. Tapi Allah belum izinkan lagi ya. InsyaAllah masa akan datang. Kemudian Isra' Mi'raj berlaku dengan roh dan jasad, bukan mimpi. Sebab ada orang tuduh Nabi hanya bermimpi, bukan pergi dengan jasad dan roh. Kalau mimpi itu dengan roh saja, maksudnya jasadnya masih di Mekah, rohnya yang pergi ke mana-mana. Tetapi tidak ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah tak kata maha suci Allah yang telah memperjalankan roh Nabi Muhammad, tak. Tapi Allah kata maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Bila kita sebut hamba, dia dua-dua elemen ada. Ada elemen jasad, fizikal, dan ada elemen rohani. Rohani roh lah. Jadi ini bukti. Kalau orang tanya kita, sebab Allah guna perkataan abdun. Hamba dia mesti dua-dua. Ya, macam kita solat. Bila kita solat, takkanlah jasad kita saja yang berada di situ. Ya, roh kita melayang-layang pergi tempat lain, tak. Ya, sebab tu bila kita solat, kita kena hadirkan diri kita. Ya, dari segi jasad dan juga rohnya. Okey ya, itu bukti dia. Ia merupakan mukjizat dan jemputan kehormat untuk Rasulullah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, betul ya. Nabi-nabi lain tak dapat peluang Al-Isra' wal Mi'raj ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat. Ayat kita dah baca tadi ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, subhana, maha suci Allah. Sebab peristiwa yang berlaku peristiwa besar. Bila peristiwa besar, maka Allah guna perkataan tasbih. Subhana tu tasbih ya. Sebab tu bila kita kata, bila kita nampak sesuatu yang indah, sesuatu yang hebat ya, kita pergi pemandangan yang cantik, pantai ya, bukit bukau, kemudian lautan, sungai dan sebagainya, kita akan sebut subhanallah. Kita kata maha suci Allah, cantiknya ya. Kita kata subhanallah, tabarakallah, kita kata. Kerana apa? Kerana maha suci Allah yang telah mencipta bumi ini ya. Dialah Rabbil Alamin, yang mencipta ya, Al-Alamin. Al-Alamin ni apa? Semua sekali. As-samawati wal ar wa ma bainahuma ya. Langit pun dia cipta, bumi pun cipta, antara langit dan bumi pun Allah juga ya. Jadi Allah ni maha segala-galanya, tuan-tuan. Jadi sebab tu dimulai dengan subhana allazi ya, maha suci Allah yang asra, yang telah memperjalankan. Sebenarnya perkataan asra pun sudah memadai, tetapi nak confirmkan dia bi abdihi lailan, ada perkataan malam pula. Mana confirm Isra' tu ialah perjalanan pada waktu malam. Seperti mana Nabi Musa bawa Bani Israel keluar daripada Mesir menuju ke Palestin ya, dalam surah apa tu, dalam surah apa ya, dalam surah Ad-Dukhan, surah 44 ya, Allah sebut fa'asri bi ibadi lailan ya. Wahai Musa, bawa keluarlah ya hamba-hamba aku pada waktu malam ya. Fa'asri bi ibadi lailan, maknanya keluar daripada Mesir ya, jauh daripada Firaun dan juga tentera-tenteranya. Jadi disebut juga Isra' juga, tapi Isra' yang berlaku di bumi ya,
yakni perintah Allah kepada Nabi Isa, tapi tak jemputlah, Jibril tak datanglah jemput, tak adalah macam Nabi Muhammad, mulialah. Ya, jadi cuma di dalam pemerhatian, pengawasan ya para malaikat. Ya, sampailah ke apa kita panggil the great, ya, the great apa ni Bitalik, ya, tempat di mana Bani Israel tak mampu nak pergi dah sebab ada tasik yang sangat besar. Ya, jadi Allah perintah Nabi Musa untuk apa ni, idrib bi asakal bahar, ya, gunakan tongkat tu ketuk, ya, apa ni tasik yang sangat besar, maka terbukalah 12 lorong, 12 jalan untuk dilalui oleh 12 kabilah Bani Israel, tuan-tuan, anak keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Ya, itu cerita Nabi Musa, tapi penggunaan perkataan Isra dan Lailan ada sama, tuan-tuan. Nabi Musa pun bawa keluar pada waktu malam. Ya, kalau dalam apa ni Bible kita panggil Exodus. Ya, Exodus tu maknanya keluar daripada apa? Daripada bumi Mesir balik ke Palestin. Jadi pada waktu malam, daripada mana kita dah sebut? Minal Masjidil Haram, daripada Masjid Haram. Ya, cuba tengok. Al-Masjid itu ada alif lam depan. Al-Haram pun ada alif lam. Ilal Masjidil Aqsa ada alif lam juga pada masjid dan ada alif lam pada Aqsa. Ya, ini sebutan yang betul, grammar dia betul, tuan-tuan. Jadi kena guna grammar yang betul. Jangan duk sebut Masjid Haram, Masjidil Haram, tak betul nahu dia, tuan-tuan. Grammarnya salah. Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, ya, allazi barakna haulahu, yang ya kami berkati sekitarnya. Jadi maksudnya, ya, cuba kita tengok gaya bahasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata Masjid Aqsa yang Allah berkati sekitarnya. Patutnya Masjid Aqsa yang Allah berkatinya. Patutnya, ya. Jadi sebab apa Allah tak kata Masjid Aqsa di Palestin, di Baitul Maqdis yang Allah berkatinya? Pasal apa tak kata berkatinya? Pasal apa kata berkati sekitarnya? Kerana inilah kaedah dalam bahasa Arab, ya. Kalau kawasan sekitarnya pun diberkati, masjid tu tak payah tanyalah, tuan-tuan. Ya, sebab tu solat di Masjid Al-Aqsa, ya, walaupun tidak sehebat apa ni gandaan pahala di Masjid apa ni Al-Masjidil Haram di Makkah, tetapi gandaannya, ya, ada beberapa riwayat, ada riwayat yang kata pahalanya sama macam solat di Masjid Nabawi, 1000 pahala juga. Tetapi yang lebih sahih ialah hadis yang menyebut 500 kali ganda. Ya, jadi maknanya sekitarnya pun sudah hebat. Ini kan pula di situ. Sebab itu kawasan sekitar subur, tuan-tuan. Ya, dan kita tahu Baitul Maqdis adalah tempat apa ni buah tin paling sedap dalam dunia ni. Ya, minyak zaitun, buah zaitun, ya, bukan buah tin. Kalau buah tin di Damaskus, di Syria, ya, itu yang terbaik. Tapi kalau di apa, di Masjid Aqsa, kawasan Palestin, ini kawasan pengeluaran minyak zaitun terbaik lah. Ya, paling berkhasiat, ya, kemudian buahnya paling lazat di mana, tuan-tuan? Di Palestin. Ya, dalam surah Wat-Tini Waz-Zaitun ada cerita. Ya, bila Ibnu Katsir menafsirkan Wat-Tin Waz-Zaitun, Wat-Tin merujuk kepada Damaskus di Syria, manakala Waz-Zaitun merujuk kepada Baitul Maqdis, ya, di mana? Di Palestin. Ya, Baitul Maqdis di Palestin. Dua tempat, ya. Wat-Tin Waz-Zaitun wa Turi Sinin, ya, wa Turi Sinin ialah tempat di apa, tempat Nabi Musa alaihissalam, ya, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tur Saina ataupun kita panggil Tur Sina, ya, di semenanjung Sinai di Mesir sana. Dan wahazal baladil amin, dan apa, ini adalah balad al-amin, ya, negeri yang selamat, negeri yang aman, yakni Al-Makkah, jadi Makkah Al-Mukarramah, ya, Makkah Al-Mukarramah. Jadi itu kalau kita boleh detailkan. Jadi kalau kawasan sekitarnya pun sudah diberkati, ini kan pula masjidnya, ya. Sebab tu disebut allazi barakna haulahu, maknanya masjid yang kami berkati sekitarnya. Jadi kalau sekitar pun diberkati, masjid tu lebih-lebih lagi lah, ya, min babi aula, lebih-lebih lagi. Linuriyahu min ayatina. Apa tujuan Allah buat Isra Mi'raj? Yang pertama, linuriyahu, supaya kami tunjukkan kepada Muhammad min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sebab tuan-tuan kena faham. Sebab tu sirah ni kita kena tahu cerita dia. Kalau tuan-tuan terus lompat, tuan-tuan yang first time dengar cerita Isra Mi'raj, tuan-tuan tak tahu cerita sebelum dia, apa dia punya rentetan cerita dia, kan. Sebab sejarah kita kena tahu daripada mula, tuan-tuan.
Macam kita tengok filem juga. Ya, filem 2 jam setengah, kita hanya tengok setengah jam terakhir, tak dapat kita tuan-tuan. Ya, kita tak tahu dia punya sinopsis, dia pun tak tahu. Ya, kita tak tahu apa asal usul dia. Siapa crook, siapa hero, kita tak tahu. Ya, apa sebab dia jadi crook, apa sebab jadi hero pun kita tak tahu. Begitulah Quran, begitulah sirah nabawiyah. Jadi kita kena tahu, ya, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi punya dakwah telah ditolak. Orang Mekah tak terima Nabi. Ya, mereka buat benda tak elok pada Nabi. Antaranya mereka telah meludah Nabi. Ya, ada yang cekik Nabi dengan kain serban dia. Ada yang letak kotoran unta, perut unta di belakang Nabi ketika Nabi sujud di hadapan Kaabah. Maknanya pelbagai benda mereka buat. Ya. Kemudian Nabi mengambil keputusan untuk berdakwah di Taif. Kita sebut tadi Taif, 93-94 km daripada Mekah. Dengan harapan dakwah diterima, tapi dakwah ditolak juga. Ya, jadi 2 tempat ditolak dakwah Nabi. Dan sebelum daripada penolakan ini, kita tahu Nabi kehilangan 2 tokoh yang paling hebat dalam hidup baginda. Yang pertama ialah bapa saudara Nabi, yang merupakan pelindung Nabi lah. Dari segi politik, ya, Abu Talib yang lindung Nabi. Abu Talib meninggal 3 hari selepas tu, dalam satu riwayat sebut. Ya, jadi bulan yang berbeza. Abu Talib meninggal pada hujung bulan Sya'ban, manakala Khadijah meninggal awal bulan Ramadan. Jadi waktu kematian kedua-dua mereka itu sangat dekat. Ya, ini tamparan hebat kepada dakwah Nabi. Jadi dengan 4 peristiwa besar yang berlaku ini, kematian, kewafatan 2 orang paling hebat dalam hidup Nabi, dan dakwah Nabi ditolak di Mekah serta di Al-Madinah, di Taif, maka Allah datang untuk membawa satu bentuk hiburan pada Nabi. Bawa Nabi berjalan melihat sebahagian daripada tanda-tanda kebesarannya. Maknanya Allah nak bagi tahu Muhammad, ya, tempat yang aku berkuasa bukan di bumi saja. Ya, cuba kamu tengok di langit, ya. Nabi dibawa bukan sekadar di Madinah saja, Nabi dibawa ke Madinah. Jibril bagi tahu, Muhammad ni tempat hijrah kamu. Gembira Nabi, tuan-tuan. Nabi tahu Nabi akan hijrah ke Madinah, dan Madinah adalah kampung halaman Nabi. Ya, mungkin ramai orang kata, bukan Nabi orang Mekah. Nabi memang orang Mekah, lahir di Mekah. Tetapi keturunan Nabi, ya, datang daripada Al-Madinah. Kerana bapa Nabi Abdullah, datuk Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lahir di Al-Madinah. Dia orang Madinah. Bapa dia Hashim orang Mekah. Tapi mak dia Salma. Salma itu orang Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan Abdul Muttalib pun lahir di Al-Madinah. Cuma dibawa pergi ke Mekah. Ya, sebab itu apabila sebelum ibu Nabi wafat, ya, kita baca balik sejarah mak Nabi wafat, apa yang berlaku sebelum mak Nabi wafat. Mak Nabi bawa Nabi menziarahi keluarganya. Di mana, tuan-tuan? Di Al-Madinah. Nabi diperkenalkan dengan keluarganya pada usia Nabi sekitar 6 tahun. Dalam perjalanan pulang daripada Al-Madinah ke Mekah, ibu Nabi sakit dan meninggal dunia. Dikebumikan di kawasan tengah perjalanan itu yang dipanggil sebagai Abwa'. Abwa' tu nama tempat antara Mekah dan Madinah. Ya, jadi cerita-cerita tu kita kena faham dia punya senario dia, tuan-tuan. Baru kita dapat tahu, sebab itulah Isra dan Mi'raj. Tapi kalau kita lompat masuk saja, ya, kalau katalah orang tu hanya datang masjid, dengar kuliah, hanya datang masjid selalulah, tapi mungkin dengar kuliah hanya kuliah Isra dan Mi'raj saja. Dia datang Isra Mi'raj, dia kata apa sebab Allah buat Isra Mi'raj, dia takkan tahu, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab kita kena tahu dia punya mukadimah dia. Apakah, ya, peristiwa-peristiwa yang berlaku yang menyebabkan akhirnya Allah menjemput Nabi, ya, untuk melihat min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu dialah as-sami', yang maha mendengar, al-basir, yang maha melihat. Sebab apa pula disebut 2 sifat Allah ni di sini? Pasal apa tak sebut sifat Allah yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha hebat? Kerana mula-mula tadi kan subhana, maha suci Allah. Sebab apa tak sebut maha suci Allah, ya, digandingkan dengan al-jabbar, al-qahar, al-qawi, al-matin, ya zal jalali wal ikram? Pasal apa? Ya, ni para ulama bincang. Ya, kerana cerita ni berkait dengan doa Nabi, munajat Nabi, tuan-tuan. Ya, ketika Nabi dibaling dengan batu, luka-luka Nabi, luka-luka Zaid bin Harisah. Jadi mereka berehat di sebuah tempat di ladang anggur, ya, di kebun anggur di Taif. Ya, sesuailah, Taif itu cuacanya sejuk.
Ya, jadi peristiwa itu pasti tidak berlaku di Mekah. Ya. Jadi oleh kerana itu apa yang berlaku? Yang berlaku ialah Nabi bermunajat. Munajat Nabi itu didengar langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut innahu huwas sami. Sesungguhnya dia Allah, dialah yang Maha mendengar. Allah Maha mendengar, tuan-tuan. Ya, maknanya Allah mendengar doa, zikir, munajat Nabi itu. Yang Nabi panjatkan kepada Allah tu, Allah Maha mendengar. Ya, As-Sami'. Salah satu sifat Allah As-Sami'. Kemudian Al-Basir. Al-Basir ialah sifat melihat. Kerana Allah yang melihat bagaimana orang-orang Taif Bani Sakif melontar Nabi dengan batu, mengejek, mengherdik, menghalau Nabi daripada bumi Taif. Cuba tuan-tuan bayang. Ya, sebab itulah ayat ini ditutup dengan dua sifat Allah yang Maha Agung daripada 99 sifat-sifat Allah, As-Sami'ul Basir, yang Maha mendengar dan yang Maha melihat. Itu sebab dia, tuan-tuan. Ya, baru kita tahu cerita. Kemudian kronologi Isra' Mi'raj ini kalau kita boleh ulang sikit. Isra' perjalanan Masjid Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, Al-Masjid, semua ada al depan, tuan-tuan. Berkenderaan burak. Jadi Nabi tidaklah menunggang unta ataupun kuda, tetapi Allah datangkan haiwan syurga. Ya, dipanggil sebagai burak. Ya, kita kata susah nak sebut burak ni. Tuan-tuan kena tahu asal usul dia. Sebab burak ini diambil daripada perkataan barkun. Barkun makna kilat. Ya, jadi kalau tuan-tuan tahu dia punya cerita dia punya definisi dia, tuan-tuan, memang maknanya nak faham sirah pun kena tahu bahasa Arab juga. Ya, tahu cerita Quran, tahu hadis dan sebagainya, barulah dia jadi a good blend of knowledge. Baru kita dapat, tuan-tuan. Kalau tidak, kita akan lost nanti. Kita dapat sikit, hilang sana, dapat sana, hilang sini. Ya, tak boleh. Jadi kita kena gabungkan. Ya, jadi barkun maknanya kilat. Burak binatang yang bergerak dengan sangat laju seperti kelajuan kilat. Ya, cuba kita bayang kilat tu berapa punya laju, tuan-tuan. Ya, sebab itu apa yang dilalui oleh Nabi itu boleh berlaku dalam satu malam saja. Tetapi jangan kita exaggerate. Ya, sebahagian penceramah kadang-kadang dia exaggerate. Dia kata Nabi daripada Masjid Haram sampai Masjid Aqsa, naik ke langit, turun balik semua dengan burak. Tak betul, tuan-tuan. Yang tu tak betul. Itu exaggeration, tuan-tuan. Kerana burak hanya digunakan untuk perjalanan di bumi saja. Al-Isra' saja. Ya, daripada Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa. Kemudian sebelum masuk Masjid Aqsa, burak telah diikat di satu tempat yang dipanggil sebagai burak wall. Ya, ada burak wall dia. Dia ada haid dipanggil. Ya, haid tu mana burak wall. Burak wall tu sekarang adalah tempat ibadah orang Yahudi. Sebab tu orang Yahudi marah, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan kita kena tahu cerita dia, tuan-tuan. Kalau tidak, tuan-tuan takkan dapat pasal apa orang Yahudi marah sangat. Ya, kerana mereka beranggapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghina agama mereka, menjadikan tempat solat mereka sebagai tempat ikat burak. Cuba tuan-tuan bayangkan, ya, kalau orang bukan Islam, ya, datang ke masjid, masuk masjid pakai kasut, ya, dengan apa kita panggil kotoran-kotoran pada kasut tu, dia masuk dalam masjid. Macam mana perasaan tuan-tuan? Mesti marah. Ya, dia ludah pula, dia buat benda-benda tak elok pula dalam masjid, mesti kita marah, tuan-tuan. Ya, itulah gambaran orang-orang Yahudi. Cuma, ya, yang dibuat oleh Yahudi itu adalah propaganda. Sebab apa? Sebab memang Nabi tambat burak tu di situ. Tetapi tuan-tuan kena ingat, ya, tempat ibadah orang Yahudi itu tidak ada di situ pada masa tu. Ya, tempat ibadah orang Yahudi yang kita panggil sebagai the Wailing Wall, ya, tembok ratapan itu merupakan ciptaan baru. It's a new creation, tuan-tuan. Zaman dulu tak ada. Ini hanya baru ada sejak tahun 1967 je, tuan-tuan. Ya, ini baru, benda baru, tuan-tuan. Paling lama 40-an lah maknanya. Ya, maksudnya apa kita panggil, yang pastinya ini bukan ada pada zaman dulu. Zaman Nabi Muhammad tak ada, zaman Umar tak ada lagi, zaman para sahabat tak ada. Ini benda baru, tuan-tuan. Ya, sebab itu kawasan Burak Wall itu, ya, dia adalah kawasan Moroccan Gate dipanggil. Ya, kawasan tu ialah penempatan orang-orang Moroccan Gate. Asalnya orang Arab duduk situ, tapi mereka telah dihalau, mereka telah dinyah keluar. Ya, sebab itu diganti. Ya, dipanggil Burak Wall. Burak Wall tu berada di kawasan penempatan orang-orang Morocco. Sebab tu sampai sekarang pintu masuk ke Burak Wall tu dipanggil Moroccan Gate. Namanya Moroccan Gate, tuan-tuan. Ya, macam sebab di Masjid Aqsa, di kawasan kota Jerusalem ni, ya, kita panggil Old Jerusalem ni,
Dia ada 8 pintu besar. Salah satu pintu tu, nama pintu tu ialah Damascus Gate. Pasal apa Damascus Gate? Sebab dia menghadap ke Damascus. Ya, pasal apa panggil Moroccan Gate? Sebab itu memang penempatan orang-orang Morocco. Ya, jadi dari segi nama pun, ya, dari segi nama pun kita tahu. Ya, contoh kita kata apa ni, Selat Melaka kita panggil kan? Selat Melaka. Sebab apa panggil Selat Melaka? Sedangkan Selat Melaka itu bukan hanya Melaka, ada Sumatera di situ, tuan-tuan. Ya, ada Sumatera di situ. Sebab apa orang-orang apa kita panggil, ya, kerajaan Indonesia ataupun kita kata kerajaan pemerintah Sumatera tidak menamakan ianya sebagai Selat Sumatera sebagai contoh. Ya, pasal apa kekal sebagai Selat Melaka? Sebagai satu pengiktirafan Melaka merupakan pelabuhan, ya, import ekspor terbesar dunia pada masa itu, tuan-tuan. Jadi maknanya bukti menunjukkan dari segi sejarah, ya, memang kawasan tu milik Melaka. Dan Sumatera sebahagiannya adalah wilayah Empire Melaka, tuan-tuan. Ya, sebab itu apa ni, Sultan Melaka yang terakhir, Sultan Mahmud, ya, bila Melaka jatuh ke tangan Portugis, ya, dia pindah ke sebelah bawah, ya, pindah ke Johor. Bila Johor pun apa ni tewas, pindah ke Sumatera. Ya, di mana kubur ataupun pusara Sultan Mahmud? Di Sumatera. Ya, siapakah apa ni permaisuri terakhir? Sultanah lah. Kalau Sultan Mahmud, sultanah dia siapa? Ya, Tun Fatimah. Tun Fatimah adalah apa ni, apa kita panggil, permaisuri terakhir, sultanah terakhir kerajaan Melaka, tuan-tuan, Empire Melaka. Di manakah apa ni pusara Tun Fatimah? Juga di Sumatera, tuan-tuan. Kerana Sumatera itu adalah sebahagiannya wilayah Melaka. Ya, Empire, sebab tu panggil Empire Melaka, tuan-tuan. Johor tu part of Melaka. Ya, sebahagian Pahang, ya, dan apa ni Selangor dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, kalau dipanggil Selat Melaka, kerana memang tempat tu bukan milik, ya, bukan milik Sumatera, maksudnya kerajaan Indonesia sekarang, bukan, tuan-tuan. Ya, bukan kita nak main politik, tidak, tapi sejarah tak pernah menipu, tuan-tuan. Ya, history doesn't lie. Ya, yang menipu ni adalah historian, tuan-tuan. Yang menipu ni adalah penulis sejarah tu. Sebab penulis sejarah sebahagiannya dibayar. Ya, mereka dibayar untuk menulis. Sebab itu dalam dalam konsep penulisan buku sejarah kita kata history, ya, history was written by the victors. Sejarah ditulis oleh orang yang menang. Orang yang kalah tak laku buku dia takkan disebar, tapi orang yang menang. Ya, sebab itu Portugis tulis sejarah Melaka. Bila Portugis tulis sejarah Melaka, bila Belanda tulis sejarah Melaka, bila Inggeris tulis sejarah Melaka, mereka akan exaggerate. Mereka akan tukar tambah, tuan-tuan. Simple je, tuan-tuan. Ini konsep dalam sejarah yang kita kena faham, tapi kita biasa tak ambil tahu sangat. Dan kita bangga bila kita baca buku sejarah Melayu, buku sejarah tanah Melayu yang ditulis oleh orang barat. Kita boleh baca, tuan-tuan, tapi baca itu dengan penuh hati-hati. Ya, kita kena ambil maklum bahawasanya yang ditulis oleh barat itu mesti ada tujuan tertentu. Ya, cuba tuan-tuan bayang, Melaka sebagai sebuah pusat pelabuhan import ekspor antara yang terbesar di dunia, malah bahasa Melayu menjadi lingua franca. Orang nak datang Melaka kena belajar bahasa Melayu, tuan-tuan. Ya, kalau dia tak belajar, dia kena pakai translator. Ya, macam sekarang kita kata, ya, nak pergi belajar ke Jepun, kena belajar bahasa Jepun. Ya, dia kata saya nak buat PhD saja, bukan nak buat BA Masters, nak buat PhD. Ya, tapi di Jepun kena bahasa Jepun, tuan-tuan, tak ada pilihan. Korea kena bahasa Korea. Ya, pergi ke negara Arab tak ada pilihan, kena guna bahasa Arab. Ya, kita pergi ke negara English speaking country, kena guna English, tuan-tuan. Jerman sebagai contoh kan, ya, ke Germany, sambung belajar di sana. Ya, PhD saja kena, tak ada pilihan, tuan-tuan, kena menguasai juga bahasa dia. Jadi tak boleh tidak. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, bila disebut Selat Melaka, memang kerana pengiktirafan kawasan tu milik Melaka. Samalah macam sekarang, tuan-tuan. Ya, jadi orang Yahudi menuduh Nabi Muhammad SAW telah mengotori, ya, kawasan ibadah mereka, sedangkan kawasan ibadah tu tidak ada pada zaman tu. Ya, itu hanya kawasan tambat burak saja. Jadi burak telah ditambat. Nabi masuk masjid, mana boleh bawa binatang burak? Tak boleh, tuan-tuan. Ya, walaupun binatang tu binatang mulia daripada syurga, tetap bukan tempat dia di masjid, di luar parking. Macam tuan-tuan punya kereta besar, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan punya Rolls Royce ke, ya, tuan-tuan punya kereta mewah, tuan-tuan. Ya, paling hebat pun bawa dekat parking je, tuan-tuan. Tak boleh masuk masjid. Ya, parking saja, tak boleh masuk masjid. Ya, kalau kita meninggal besok, kita kata jenazah kita je boleh masuk dalam masjid.
untuk disolatkan, untuk dimandikan sebagai contoh. Kereta kita duduk keluar. Selesai dia punya apa nanti, barulah bawa masuk balik dalam kenderaan kita, hantar ya ke kubur. Kubur pun tempat parking je tuan-tuan. Ya, tak boleh ikut walaupun milik tu milik kita. Ya, tengok pada geran tu nama kita. Sebab memang kenderaan duduk kat luar. Tak boleh masuk tuan-tuan. Ya, itulah cerita Buraq. Jadi maknanya Nabi naik ke langit, Mi'raj itu bukan dengan Buraq lagi. Buraq sudah diikat di bawah. Jadi kena berbetulkan tuan-tuan. Ya, sebab kadang-kadang penceramah-penceramah pun dia kurang teliti dari segi apa? Dari segi fakta. Kena tengok balik tuan-tuan. Kita boleh bagi maklumat pada dia. Ya, kita kata Buraq hanya perjalanan Isra' saja. Mi'raj, sebab tu dipanggil Mi'raj. Sebab Mi'raj dalam bahasa Arab makna anak tangga. Mi'raj tu makna anak tangga. Ya, jamaknya ma'arish, maknanya steps. Ya, tempat anak tangga yang kita naik tu. Sebab apa dinamakan anak tangga? Sebab Nabi dengan Jibril memang naik anak tangga. Ya, bagaimana anak tangga tak payah tanya tuan-tuan. Ya, jadi tapi yang pasti naik anak tangga, naik sampai ke langit yang pertama. Ya, kita kata kalau naik anak tangga naik langit ni letih. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan pernah tak pergi apa shopping center yang besar-besar? Ya, tuan-tuan naik anak tangga macam mana? Ya, cuba pergi di Mekah. Di Mekah pun ada, ya, ada eskalator tuan-tuan. Ya, cuba kita bayang itu di bumi, di langit macam mana? Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu kita tak boleh ukur benda yang di langit tu dengan di bumi. Jauh beza tuan-tuan. Macam tadilah, ya. Sebab apa Nabi Isa diangkat ke langit? Kerana di langit perkiraannya 1000 tahun dunia, 1 hari di sana. Itu logik dia tuan-tuan, ya. Sebab itu banyak peristiwa boleh berlaku, kita sebut daripada tadi. Sebab apa banyak peristiwa boleh berlaku? Kerana memang, ya, Nabi berada di langit. Jadi oleh kerana itu pengiraannya, dia punya measurement dia adalah measurement langit, bukan measurement dunia, bumi tuan-tuan. Seterusnya Buraq tadi. Buraq sudah, ya, laju sekali, saiznya lebih besar daripada keldai, tetapi lebih kecil daripada kuda ni, ya. Jadi sebenarnya saiznya lebih besar daripada baral ni. Kena betulkan tuan-tuan. Ya, baral ini ialah apa kita panggil, ya, dia adalah hasil, ya, ataupun hybrid kita panggil daripada kuda dan keldai. Maknanya jantannya kuda, ya, betinanya keldai, nanti akan lahir satu makhluk lain dipanggil sebagai baral. Ya, baral tu tengah-tengah lah, ya. Anak daripada hasil dia panggil apa tadi, ya, hybrid tadi kalau dalam bahasa kita kacukan, ya, kacukan antara kuda dengan keldai. Jadi yang disebut sebagai Buraq ini dia kecil daripada kuda tapi besar pada baral. Jadi maknanya kita kata family kuda, tapi macam mana dia bersayap dan sebagainya itu memang disebut, tapi macam mana detailnya kita tak tahu tuan-tuan, ya. Sebab Nabi tak sebut secara detail. Diiringi oleh Jibril, betul. Sampai di Al-Masjidil Aqsa, Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi mengimamkan solat 2 rakaat, dan solat yang Nabi imamkan itu solat sunat, bukan solat fardu. Kerana solat 5 waktu belum ada lagi. Ya, solat yang Nabi buat sebelum ni adalah solat sebelum terbit matahari dan selepas tenggelam. Maknanya solat yang Nabi buat tu macam solat maghrib dan solat subuh. Solat isyak tak ada lagi. Tuan-tuan kena ingat, tadi Nabi keluar pada waktu selepas isyak. Jadi adakah Nabi solat isyak? Tidak. Kerana solatnya 2 rakaat. Kita kata ni mungkin solat musafir. Ya, kalau Nabi musafir, Nabi-Nabi yang lain tak musafir. Pasal Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Yaqub, semua orang Palestin. Mereka tidak layak untuk melakukan solat sunat 2 rakaat solat qasar, tak boleh tuan-tuan. Ya, jadi jawapan-jawapan soalan-soalan tuan-tuan tu jawapannya sudah ada. Ya, jadi apa kita panggil, ya, dia punya confirmationnya ialah 2 rakaat tadi solat sunat. Mengapa Nabi yang mengimamkan? Ya, untuk menjadi isyarat world order telah bertukar daripada Bani Israel kepada Bani Ismail. Siapa Bani Ismail? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, world order sudah bertukar. Sebab imam ialah ketua. Ya, sebab tu bila Nabi sakit, Nabi minta Abu Bakar menjadi pengganti. Ya, bila Nabi sakit, Nabi minta Abu Bakar jadi pengganti. Sebagai isyarat nanti kalau Nabi wafat, Abu Bakar yang menjadi khalifah. Nabi tak sebut secara perkataan, tetapi Nabi tunjuk isyarat pelantikan imam, ya, mengimami solat para sahabat ketika Nabi sakit. Sebab itu apabila Umar
pernah mengimamkan solat, Nabi tanya pada Aisyah, mana Abu Bakar? Ya, jadi kebetulan Abu Bakar tak ada di Madinah pada ketika itu. Ya, jadi sebab itu Umar yang mengimamkan solat. Seolah-olah Nabi tak benarkan, bukan sebab Umar tak layak, Umar memang layak. Tetapi Nabi bimbang takut para sahabat nanti keliru nak lantik Umar ataupun Abu Bakar. Itu cerita dia, tuan-tuan. Ya. Jadi burak ditambat di tempat tambatan kenderaan para nabi. Di mana, tuan-tuan? Di Burak Wall. Ya. Orang Yahudi yang panggil Wailing Wall, tuan-tuan. Mereka yang panggil. Ya. Asalnya itulah tempat kenderaan. Maknanya nabi-nabi dan rasul terdahulu apabila datang ke Masjid Aqsa, apa mereka buat, tuan-tuan? Mereka tambat kenderaan di Burak Wall. Bukan Nabi Muhammad saja, tuan-tuan. Nabi Yaqub pun buat di situ. Ya, nabi-nabi lain yang pernah ziarah Masjid Aqsa, semuanya ya menambat kenderaan mereka di situ. Ya, nanti kita tak kata pula Masjid Aqsa bukan baru, tak baru, tuan-tuan. Masjid Aqsa telah dibina 40 tahun selepas Masjid Haram Mekah dibina. Itu hadis daripada Abu Zar Al-Ghifari, riwayat Imam Muslim. Bagaimana 40 tahun selepas daripada Kaabah, ya, Masjid Haram dibina, maka Allah perintah Nabi Adam dan anak-anaknya untuk membina Masjid Aqsa. Di mana, tuan-tuan? Di Palestin. Jadi zaman Nabi Adam. Maknanya nabi-nabi lain yang pernah ziarah semua akan menambat kenderaan mereka ataupun tunggangan mereka di Burak Wall. Ya, memang sesuai namanya Burak Wall. Ya, bukannya Wailing Wall. Itu hanya ciptaan orang-orang Yahudi saja, tuan-tuan. Okey, sikit lagi, tuan-tuan, ya. Selepas solat, Nabi dihidangkan 2 minuman, susu dan arak. Ya, Rasulullah memilih susu. Jibril mengatakan asabtal fitrah. Wahai Muhammad, engkau telah memilih fitrah. Ya, sebab apa? Ya. Sedangkan kita kata arak, kalau Nabi pilih arak pun tidak salah, kerana arak ini juga datang daripada arak syurga. Ya, ini bukan arak dunia. Arak dunia tak boleh, haram hukumnya sebab dia memabukkan. Ya, tetapi para ulama setuju untuk mengatakan bahawasanya arak yang dibawa ini adalah arak syurga. Mana kalau Nabi pilih arak pun tidak salah, sebab arak syurga tidak memabukkan. Ya, arak syurga memang tidak memabukkan. Ya. Jadi mengapa Nabi pilih susu? Kerana susu adalah minuman fitrah. Ya, sebahagian para ulama bincang panjang lagi. Kalaulah Nabi pilih arak, sudah tentu umatnya akan jadi peminum arak pula, tuan-tuan. Ya, tapi tak. Ya, kerana Nabi memilih minuman fitrah, yakni susu. Ya, susu adalah minuman fitrah. Ya. Mi'raj, sikit kalau kita boleh sebut di sini, langit dunia. Yang pertama bertemu Nabi Adam, ni yang pertama. Ya, naik pada langit pertama. Langit pertama yang paling bawah. Kedua, ketiga, keempat, dia menaik. Ya, jadi mula daripada satu, bukan satu yang di atas, 7 yang di bawah, tak, satu yang di bawah. Ya, jadi jumpa Nabi Adam, diperkenalkan ni bapa kepada semua nabi-nabi dan rasul. Ya, bapa bermanusia, dipanggil Abul Bashar. Ya, kemudian roh para syuhada juga diperlihatkan oleh Nabi, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi. Langit kedua, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, Nabi Yahya dan Nabi Isa, kedua-duanya duduk di langit yang sama, kerana semasa mereka hidup di dunia, mereka sezaman, setempat dan sezaman, lokasinya sama. Ya, setempat dan sezaman. Jadi oleh kerana itu di langit pun sama. Jadi Nabi Isa berada di langit yang kedua. Ya, dan nanti Allah akan turunkan balik ke muka bumi. Langit ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf diperkenalkan. Ya, kemudian keempat Nabi Idris. Kemudian Nabi yang kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, yang terakhir langit yang ketujuh ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan Nabi Ibrahim lah banyak dialog berlaku. Banyak Nabi Ibrahim banyak dialog. Nabi Musa paling banyak dialog. Ya, Nabi Ibrahim pesan, ada pesanan-pesanan tertentu. Nabi Musa seolah-olah mempertikaikan kemampuan Nabi Muhammad dan umat dia. Ya, sebab kata Musa, kami yang bertubuh besar pun, ya, 2 waktu solat pun ada yang tinggal. Ya, bagaimana pula umat kamu wahai Muhammad? Di Sidratul Muntaha, Nabi diperlihatkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ialah tempat tawaf para malaikat. Ya, jadi itu cerita dia. Jadi inilah 7 langit, ya, seperti mana dalam surah Al-Mulk kita baca allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang telah mencipta 7 samawatin, langit-langit, tibaqa yang bertingkat-tingkat, yang berlapis-lapis. Jadi betul lah, memang langit tu 7 lapisan. Ya, itu bukti dia, tuan-tuan.
Kemudian pengertian tersirat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, kalau kita boleh sebut sikit, ya, suatu pengisytiharan penutup para nabi dan rasul. Maknanya Nabi Muhammad lah, ya, yang apa kita panggil, yang menjadi apa disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyid maknanya ketua ataupun penghulu kepada Al-Anbiya para nabi, ya, Al-Mursalin para rasul, ya. Kerana nabi dilantik mengimamkan solat, sedangkan nabi yang paling junior, nabi yang paling akhir diutus, yang lain-lain semua lebih awal. Rasulullah adalah semulia-mulia rasul dan nabi yang menjadi penghulu, kita sebut tadi Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, untuk seluruh manusia bagi semua generasi di sepanjang zaman, meliputi 7 petala langit dan bumi, ya. Maknanya kepada golongan jin pun Nabi Muhammad diutus, ya. Jadi sebab itu Nabi Muhammad SAW bukan sekadar nabi kepada manusia, tetapi juga kepada golongan jin, ya. Ajaran nabi sebelum Rasulullah adalah untuk satu-satu kaum. Kebiasaannya dia eksklusif untuk satu-satu kaum, ya. Tetapi untuk ajaran Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad adalah universal. Manakala ajaran Rasulullah, ya, universal sampai hari kiamat, bermula dengan mengimami solat bersama para nabi. Nabi mengimamkan solat, ya. Kemudian di Masjid Aqsa, ya, hingga bertemu setiap nabi di setiap langit. Jadi betulkan di bawah tu, ya, Nabi mengimamkan solat bersama para nabi di Masjid Aqsa, ya, Al-Masjidil Aqsa, bukan Masjid Haram. Ya, Masjid Haram Nabi tidak mengimamkan solat lagi pada waktu tu. Kerasulan Rasul akhir zaman telah berpindah, ya, daripada Bani Israel kepada Bani Ismail yang kita sudah sebut tadi. Ni world order. Sesungguhnya era pelantikan para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel telah berakhir. Habis dah, tuan-tuan, ya. Bani Israel punya kehebatan sudah selesai. Sekarang Allah lantik daripada Bani Ismail pula, ya, dengan sifat kekufuran dan keangkuhan yang dimiliki oleh mereka. Allah Ta'ala murka dengan mereka memang, ya. Jadi Allah Ta'ala murka kepada Bani Israel kerana mereka telah membunuh nabi-nabi mereka, dan mereka juga telah melakukan jenayah, ya, dengan mengingkari, ya, menukar dengan tangan mereka kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, tuan-tuan, ya. Jadi tu kena bab barulah, tuan-tuan, ya. Sebab tu ada ayat yang panjang, kalau kita bincang tu, ya, mau setengah jam juga, tuan-tuan, ya. Jadi rasanya cukuplah, ya, untuk pusingan kali ini. Selesai kita membincangkan mukadimah dia, tapi mukadimah pun panjang dah, tuan-tuan, ya. 1, 2, 3, 4, 5 muka sikit, lebih, ya, lebih pada 5 muka. Jadi sekadar tu yang boleh Ustaz kongsikan pada pagi ini, mudah-mudahan ada manfaat, ya. Jadi insya-Allah pada waktu akan datang kita sambunglah, ya. Ni Isra' Mi'raj panjang lagi, tuan-tuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, ada 6 muka, 5 muka lah, 5 muka lebih. Jadi kita bahagi 2 lah, sebab dia ada 11 muka. Jadi kita buat 5 muka setengah, nanti akan datang 5 muka setengah juga, ya. Okeylah tu dia punya pembahagian. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih pada apa kita panggil, ya, Haji Yaakob yang duduk depan Ustaz ni, ya, yang membantu apa kita panggil siaran secara FB live ni. Mudah-mudahan, ya, dapat menambahkan lagi pengetahuan kita tentang peristiwa Isra' Mi'raj secara sedikit berbeza lah, ya. Selalu kita dengar ceramah malam, ya. Jadi Isra' Mi'raj memang malam lah, tuan-tuan, ya. Tapi tak ada masalah, sebab pengajarannya tu untuk sepanjang waktu, bukan hanya, ya, sekadar nak bagi tahu Nabi bermusafir kemudian balik, itu saja tidak. Tetapi ada banyak dia punya sebab musabab, hikmah di sebalik peristiwa ini, dan sudah tentu perkara yang paling besarnya ialah pensyariatan solat 5 waktu, ya, solat fardu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.